Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala anugerah yang telah Allah taala berikan kepada kita semua umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan segala nikmat dan anugerah yang Allah taala berikan kepada kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah taala berfirman yang bermaksud dan amat sedikitlah hamba-Ku yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan anugerah yang Allah taala berikan kepada kita, kita tidak tergolong di kalangan sebagaimana yang Allah taala firmankan tersebut, dan mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling mudah, hanya dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, dengan rasa penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Maidam telah keluarkan satu kenyataan rasmi berkenaan dengan aktiviti dan juga program-program yang boleh dilaksanakan di Masjid Surau yang selama ini, selama beberapa tahun, 2 tahun, kita sembahyang dengan kaedah yang sangat berbeza dengan sebelumnya. Tidak pernah di mana-mana atas dunia ini, atas muka bumi ini, solat dengan jarak 1 meter. Walaupun di sana ada perbahasan-perbahasan yang telah dibahaskan oleh para alim ulama dan mereka yang selayaknya. Jadi kita ni oleh kerana memberi ketaatan kepada pemerintah, kita ikut dengan sebaiknya. Alhamdulillah, dengan hari ini Maidam telah keluarkan satu kenyataan rasmi bermula 1 April 2022, solat kita insya-Allah tidak ada lagi jarak 1 meter. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita jarak ni kita boleh semayang sampai penuh keluar, insya-Allah dengan kita kembali kepada keadaan asal kita, kita berharap semua dapat memenuhi tanggungjawab sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang Muslim, untuk sama-sama kita mengimarahkan Masjid Surau yang ada, insya-Allah. Apatah lagi kita tidak lama lagi, hampir 2 minggu sahaja lagi, 14 hari, kita akan masuk dalam bulan yang penuh dengan orang kata penuh dengan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Baru ni kita tengok alhamdulillah di surau masjid mana-mana kapur pun malam nisfu Syaban meriahnya surau masjid. Sini pun ada juga kan? Ke tak? Ada. Alhamdulillah. Di kampung saya pun alhamdulillah ramai sungguh anak muda. Anak-anak muda ramai sungguh malam tu. Ini di antara kelebihan yang ada pada hari kebesaran Islam. Maksudnya bila ada perayaan sambutan, ramailah mereka-mereka ataupun di antara kita ni yang hadir ke masjid,
untuk sama-sama mengimarahkan. Itu adalah satu benda yang baik. Tapi alangkah lebih baiknya keadaan itu sentiasa berlaku setiap hari. Bukan kata masuk nisfu Syaban je kita penuh dengan surga, penuh di masjid. Tapi kita minta mudah-mudahan dengan permulaan nisfu Syaban itu memberi satu orang kata perjanjian pada diri sendiri sebenarnya untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid surah yang ada, insya-Allah. Jadi kita berharap sungguhlah dengan tidak adanya satu jarak 1 meter yang sebelum ni selama 2 tahun kita semayang ni, mudah-mudahan surah masjid kita penuh kembali dengan mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memenuhi ruang yang ada, insya-Allah. Jadi banyaklah banyak berapa lah dah kenyataan rasmi tu, masing-masing boleh baca sendirilah. Bukan saya kata malam ni nak bertitah ataupun nak baca hak kenyataan Maidan tu, tapi nak kabarnya satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada dalam satu keadaan yang kita nak kembali kepada normal balik. Hari ni pun banyak kes dan sebagainya, tapi orang buat dah tahu je dak. Dulu takut-takut juga, tapi le ni orang kata sakit benda COVID biasa je, macam demam biasa je dak. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, Allah Ta'ala letakkan diri kita ni di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di antara mereka yang cintakan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, pada malam ni sukalah untuk kita membaca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbah, qala fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis samai fayaqulu inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh fayuhibbuhu ahlus samai, qala summa yudha'uhu summa yudha'u lahul qabulu fil ard, wa iza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubridu fulanan fa'abghidhu, qala fayubghiduhu Jibril summa yunadi fi ahli samai inna allaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu, qala fayubghiduhu summa tuda'u lahul baghdha'u fil ard. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyintai seorang hamba, dia memanggil Jibril alaihi salam lalu berfirman, sesungguhnya aku menyintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun menyintainya, kemudian menyeru kepada penduduk langit seraya berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai si fulan, maka kamu cintailah dia. Mereka pun menyintainya, kemudian diletakkan kecintaan tersebut pada penduduk bumi, dan dia pun dicintai di bumi. Jika Allah membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril alaihi salam lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Jibril alaihi salam pun membencinya, kemudian menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka kamu bencilah dia. Mereka pun membencinya, kemudian diletakkan kebencian tersebut pada penduduk bumi, dan dia pun dibenci di bumi. Riwayat Muslim. Jadi hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu an,
Nabi SAW menyatakan kepada kita, apabila Allah cinta ataupun sayang kepada seseorang, Allah Ta'ala akan sebut, Allah Ta'ala akan panggil Jibril, ya Jibril. Allah Ta'ala akan sebut kepada Jibril bahawa aku cintakan si fulan. Bila sebut kepada Jibril, Jibril pun akan cintakan kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Jibril maklum kepada makhluk di langit bahawa Allah menyintai si fulan, maka kamu sekalian makhluk cintailah kerana Allah cintakan si fulan. Begitulah sebaliknya dalam hadis ini, apabila Allah Ta'ala benci kepada seseorang, Allah Ta'ala akan panggil Jibril, maklum kepada Jibril bahawa Allah Ta'ala benci kepada sekian-sekian, dan Jibril akan maklum kepada makhluk di langit, makhluk di bumi, bahawa Allah Ta'ala benci kepada si fulan. Jadi hadis ini nak menyatakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala akan menyatakan kepada Jibril di antara dua golongan ini, golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pernah kita sebut bahawa Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa setiap sesuatu ini Allah Ta'ala jadikan secara berpasangan. Begitu juga manusia, Allah Ta'ala jadikan kita ni secara berpasangan. Adanya lelaki, adanya perempuan. Dalam keadaan diri kita pun Allah Ta'ala ciptakan adanya tangan kanan, adanya tangan kiri. Begitulah seterusnya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembalasan yang baik dan ada pembalasan yang tidak baik. Tak. Ada pahala, adanya dosa. Jadi begitulah keadaan yang Allah Ta'ala ciptakan atas muka bumi ini. Ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menyintai seseorang, sebagaimana yang kita sebut tadi, dia akan maklum kepada Jibril. Tak. Nabi pun kalau dia cinta pada seseorang, dia akan lapah. Dia akan sebut kepada, contohnya, ana uhibbuka fillah. Contohnya siapa? Kita sebutlah. Tak, kita cinta kepada si Ali. Nabi sebut, Nabi pernah sabda bahawa apabila kita cintakan kepada seseorang, kita kena kabar. Tak. Kalau kita tak kabar, dia tak tahu bahawa kita sayang ke dia. Macam kita sebelum kahwin lah, jumpa jodoh, mesti kita kabar ke orang puang sekian-sekian bahawa aku sayang kamu, aku cinta kamu, lepas tu boleh nikah. Tak. Kalau kita tak kabar ke dia, dia tak tahu kita sayang ke dia. Tak. Begitulah nak bagi tahu bahawa Allah Ta'ala bila cinta seorang, dia akan panggil Jibril dan dia akan sebut sekian. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kecintaan yang tersebut diletakkan di bumi sehingga penghuni bumi dalam kalangan mereka yang beriman dan soleh menyintainya. Tak. Apabila Allah Ta'ala maklum kepada Jibril, Jibril maklum kepada penduduk bumi bahawa Allah cintakan si fulan, maka orang yang beriman dan soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menyintai mereka yang sebagaimana Allah Ta'ala cintakan mereka. Tak. Orang soleh sayang kepada kita kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala benci kepada kita, sekalian makhluk di bumi akan membenci kita sebagaimana yang disebut dalam hadis ini. Kerana sebagaimana yang kita sebut tadi, apabila Allah Ta'ala maklum kepada Jibril, Jibril akan maklum kepada penduduk bumi. Penduduk bumi ni semua sekali lah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang termasuk segala haiwan, tumbuhan, gunung ganang, semuanya termasuk dalam makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, nak meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ini,
adalah satu benda yang memerlukan pengorbanan daripada setiap daripada kita. Tak, bukan kata nak boleh sesuatu ni sangat mudah. Begitu juga kalau kita sebut adik kita nak kahwin, tak, kita jumpa jodoh, takkan kita sebut sekali je ia percaya selalu. Tak, mesti makan bulan, makan tahun. Tak, ada tu daripada sekolah rendah lagi. Tak, nak kabarnya macam-macam, wih coklat lah, wih sekian-sekian, supaya orang yang kita cinta ini, orang yang kita sayang ni, dia boleh sayang kepada kita dengan sebaiknya. Dan seorang yang bijaksana pasti mencari perkenan dan kasih Allah Subhanahu wa taala agar dirinya mampu meraih segala kecintaan tertinggi dan termulia di bumi dan juga di langit. Apabila kita tahu dah dalam keadaan hadis ini, bila Allah sayang kepada kita, Jibril pun sayang kepada kita, makhluk bumi pun sayang kepada kita, kita mestilah kena nak meraih cinta ini, kena buat sesuatu untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bahasanya, buat segala yang Allah Taala suruh. Tak, macam kita duduk rumah, contoh dia rumah nampak bak lama sangat duduk rumah, 2 tahun duduk rumah. Tak, 2 tahun duduk rumah ni, tak, orang rumah suruh pergi beli bawang, contoh. Tak, bila kita buat, dia semakin sayang kepada kita. Tak, begitu juga anak-anak, dengan arahan yang mak ayah suruh buat, kita ikut, mesti mengembirakan hati mak ayah. Tidak ada mak ayah yang suruh anak-anak dia buat sesuatu perkara yang baik, bila anak dia buat, dia akan marah. Tak, tu pelik kalau kata marah, tu macam tak betul tu. Tak. Jadi banyaklah perkara-perkara dan juga amalan-amalan yang kita boleh laksanakan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita nak masuk dalam Ramadan Al-Mubarak ini, bulan yang mana kita kira semua dah orang tahu dah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Amalan-amalan sunat digandakan. Tak, digandakan pahala seperti mana amalan yang wajib. Tak, yang sunat pun dapat pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap kali kita puasa, kita tak tahu pun banyak mana kita boleh. Berbanding dengan semayang, contoh, kita semayang seorang, kita dapat 1 pahala. Semayang berjemaah dapat 27 pahala. Tapi sehari kita puasa, adakah kita tahu banyak mana kita dapat pahala? Kenapa? Hadis Qudsi menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, as-saum wa ana ajzi bih. Puasa ni adalah hak milik aku dan aku yang akan beri ganjaran pahala. Tidak ada kitab, mana-mana kitab yang sebut 1 hari puasa dapat 100 makan. Tak ada. Kenapa? Inilah kelebihan Ramadan Al-Mubarak, yang mana 100% pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nampak Ali dan Mamat berpuasa dalam keadaan yang sama, tapi apabila tidak dinyatakan berapa pahala puasa ni, kita tak boleh nak kira. Tak. Kalau contoh Ali mari main Jumaat, Mamat mayang seorang, nampak lalu waktu boleh waktu boleh 27. Tapi puasa ni tak nampak. Kenapa? Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bih, aku yang akan beri ganjaran puasa kepada mereka yang melakukan. Dan apabila kita sebut bagaimana nak meraih cinta Allah Subhanahu wa taala ini, di antaranya sedang molek kita nak masuk Ramadan Al-Mubarak ini dengan kita melaksanakan membaca dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Tak. Baca dan juga amalkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugikan, kata Allah. Tak.
Baca Al-Quran memang confirm dapat pahala. Dan kita pernah sebut dulu, pahala membaca Al-Quran ini bukan satu ayat satu pahala, tapi satu huruf satu pahala. Dan orang kadang-kadang bila masuk bulan puasa, orang takut nak bertadarus. Dan masjid-masjid banyak buat tadarus Al-Quran selepas tarawih dan sebagainya. Selepas asar buat, selepas tarawih pun buat. Tapi di kalangan kita ni kadang-kadang malu nak mari tadarus. Sebab apa? Sebab kita takut sakut. Sakut mana? Baca tu bis padam-padam bis je. Tak, nak boleh bismillah tu takut jadi gitu. Kadang-kadang orang hak lacur pun bila ramai-ramai ni dia mari debar, dia sakut juga. Dak nanti orang hak dak reti. Tapi nak kabarnya pernah kita sebut dalam kuliah kita bahawa orang yang lacur baca Al-Quran dia dapat pahala, tetapi orang yang sakut, yang merangkak bacaan dia tapi berusaha untuk baca Al-Quran dan memperbetulkan bacaannya dapat dua pahala. Satu pahala baca Quran, satu pahala kan berusaha untuk betulkan bacaan dia. Hak lacur dah dia baca lah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim selesai, dapat pahala baca Quran. Tapi orang hak sakok-sakok ni, satu dapat pahala baca Quran, satu kita dapat kerana berusaha untuk memperbetulkan bacaan dia. Tak kata korang lah, kadang-kadang kita pergi mana-mana pun, saya sendiri bila duduk di kalangan hak kita tak kenal, nak baca ramai-ramai ni, dia mari debar juga. Dia biasa sifat kita, sifat orang Melayu kita ni, mari duduk ramai-ramai sikit debar lalu lah. Tapi kena belajar dan kena buat supaya perkara ini. Kerana apa? Kerana telah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang baca kitab Allah dan mendirikan solat, menafkahkan sebahagian rezekinya, mereka ni mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Maksudnya niaga confirm tak rugi. Kalau kita niaga atas dunia ni, ada sekali rugi, ada sekali untung, ada sekali rugi, ada sekali untung. Tak. Tapi perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Tak, baca Quran dapat pahala. Salah dalam usaha nak betul dapat pahala juga. Tak kata kalau kata kita naik kereta bawa laju melebihi had, salah kena denda. Langgar traffic light kena denda. Tapi baca Quran kalau kita berusaha dalam keadaan kita salah, kita dapat pahala. Tapi jangan salah semua. Dah mari tu biar betul lah, betul. Dan di antaranya lagi juga apa yang kita boleh buat nak meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dan dengan mengingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa ingat kepada Allah akan meletakkan kita nak meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ingat Allah ni bila keadaan susah, bila keadaan sakit, bila kita senang dah ingat dah Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang punca. Kita tak sedar bahawa setiap apa yang kita dapat adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita susah, bila kita sakit, Allah, mari lah. Dia mari perkataan-perkataan Allah. Berasa lama dah tak pergi surga. Berasa nak pergi masjid, berasa nak semayang tarawih. Tapi bila kita senang, nitah depan surga pun tak, nitah depan masjid pun tak. Ni di antara sifat-sifat yang ada di antara kita lah. Mudah-mudahan bila kita sebut ni, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antaranya juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, wal hafizati waz zakirina Allah katsira waz zakirati
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang bermaksud laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan kepada mereka keampunan dan juga pahala yang sangat besar. Dapat pahala, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebut Allah mudah, tapi nak melazimi itu sangatlah payah. Nak buat benda baik sangat mudah, tapi nak istiqamah melakukan perkara baik sangat payah. Tak. Tapi apa pun kita mesti meletakkan satu iltizam, satu semangat dalam diri kita untuk terus melakukan perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara yang mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi apa yang kita boleh buat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Satu hadis daripada Ummu Farwah yang berkata, yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, qala as-salatu fi awwali waqtiha. Tak. Ummu Farwah ni tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amalan paling afdal? Apakah amalan paling afdal? Dan dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat di awal waktunya. Ni solat di awal waktu. Payah juga sebenarnya. Tak. Kerana apa? Kerana si kita ni dengan kesibukan kita bekerja dan sebagainya, tapi kita tetap kena berusaha. Tak. Berusaha untuk melakukan perkara yang telah disebut ni. Nak usaha macam mana? Usahalah. Tinggal sekejap walaupun tengah bekerja. Sebab biasanya kita ni bila orang azan kita akan berhenti buat segala sesuatu. Betul tak? Tengah main ke orang azan, berhenti. Berhenti tengok orang azan. Lepas tu lagi semayang pun. Lepas tu kalau betul dalam pertandingan ke apa, tak apalah. Ni sambil-sambil duduk saja. Tak? Kita dengar azan, tapi bawa motor tak berhenti. Tak? Orang azan jalan. Nak kabarnya, solat di awal waktu ni adalah di antara yang Nabi sebut perkara yang paling afdal untuk kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Betul, di kalangan para ulama dan para mazhab ada waktu yang mudayyak, ada waktu yang muwassa'. Tak? Boleh guna, tapi dalam keadaan bila kita tak ada apa-apa kepentingan ataupun tak ada benda yang kita buat, kita kena awalkan solat kita. Tak? Contoh kalau waktu bekerja pun pukul 1 rehat. Pukul 1 hingga pukul 2 rehat. Tak ada alasan kalau kata sembahyang Zuhur kita buat lewat lah. Tak? Kalau subuh, subuh ni waktu yang orang kata dua waktu yang Nabi sebut paling susah untuk kerjakan dan ramai orang tinggal. Yang pertama subuh, yang kedua je asar. Kan? Dua waktu ni waktu yang paling susah. Subuh sebab apa? Subuh sebabnya dengan kesedapan malam. Tak? Dengan paginya kalau kena hujan, kena pula rumah ada aircon, dengan totonya, Allah, memang sedaplah tarik. Tak? Selimut sungguh sejuknya. Malam hujan ribut kejap malam. Tak? Katanya nak tukar monsun lah sebagainya, tapi ribut sedap dia tidur. Tak? Memang gitulah keadaannya. Tak kira sama ada hak kecil ke, hak besar ke, hak muda ke, hak tua, sama je. Tak? Subuh ni Allah, kita tarik je tarik, pakat balas tarikkan selimut je. Tak? Orang rumah gerak, bangun. Tarik macam sikit lagi 5 minit. Minta pula 5 minit. Tak? Lalas sekali babah habis. Tak? Sebab waktu yang payah Nabi sebut sendiri. Begitu juga dengan waktu asar.
Waktu asar ni sebab apa Nabi sebut? Di antaranya sebab waktu yang kita leka dengan segala aktiviti. Tak, kita leka. Waktu asar ni waktu kita orang kata waktu kita main, waktu tu menyebabkan kita leka dalam keadaan untuk melakukan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buatlah solat di awal waktu supaya di antara perkara ni kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antaranya juga disebut yang lain adalah mengerjakan solat malam. Mengerjakan solat malam. Solat malam, kita yakin mungkin kalau kata tak di surau di masjid, ada di antara kita yang sentiasa melakukan perkara ni. Tak, solat. Kalau kita tengoklah almarhum, kalau kita sebut Tok Guru Nek Aziz tak, dia solat malam ni tak pernah tinggal. Bukan solat malam, solat duha tak pernah tinggal. Melainkan dia sakit dan sebagainya. Tu pun dalam keadaan sakit pun minta lagi orang yang jaga dia untuk ambil asmayang untuk dia solat dalam keadaan yang dia sakit. Tak. Kalau nak banding dengan para ulama, alim ulama yang buat perkara ni, kita jauh lah. Tak. Kita kadang-kadang tunggu bulan puasa je lah, 10 malam terakhir. Tu pun pilih juga. Pilih ke mana? Malang ganjil je ustaz. Tak. Malang ganjil sebab apa? Malang Lailatul Qadar katanya. Malang ganjil. Lepas tu malam 22 tak bangun lah. Bangun malam 23 pula. 24 tidur, 25 bangun. Tak. 26 tidur, 27 bangun. 28 tidur mula. Orang kita ni gitulah. Tak. Kadang-kadang kita ambil baca hadis tu, malam ganjil berlaku Lailatul Qadar. Malam ganjil kita bangun lah. Tak. Malam lain kita tidur. Dah satu Ramadan kita mulai tak? Tak. Sebab apa? Sebab tak ada Lailatul Qadar. Tapi hakikatnya solat malam ni adalah satu amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak diceritakan dalam satu hadis betapa kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat malam, semayang dan sebagainya, sehingga bengkak kaki Nabi. Tak, sehingga bengkak kaki Nabi, nak menyatakan bahawa kesungguhan Nabi ni orang yang maksum. Tak, orang yang tidak ada cacat cerla. Tapi kita ni banyak sangat benda-benda yang dosa dan sebagainya. Tak, nak berbanding dengan kesungguhan Nabi dalam ibadat tu jauh sangatlah. Usah bandinglah kita, tapi kita banding dengan orang-orang yang kita nampak yang menjadi satu pemberi semangat kepada kita. Contoh siapa? Tak, ikutlah. Ali nampak mamak ni jadi inspirasi kepada dia dalam semayang malam. Tak, kita tandinglah dia. Tak. Jadi insya-Allah dengan keberkatan ataupun dengan keadaan yang kita nak hampir kepada Ramadan ini, kita dapat melatih diri kita supaya kita dapat laksanakan segala amalan-amalan yang dituntut oleh Islam ini untuk kita buat dengan cara yang baik. Dan di antaranya lagi disebut adalah bagaimana kita nak meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita kena berkumpul di kalangan mereka-mereka yang soleh. Maksudnya kita kena berdamping dengan para ulama, alim ulama, supaya dengan kebijaksanaan, dengan kepatuhan para ulama kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, sedikit sebanyak akan membentuk diri kita juga. Tak. Jangan kawan ikut say. Kita kena pilih kawan, kerana kawan ni akan melambangkan kita. Orang azam tu ke? Dok ke? Masuk dah tak? Masuk dah. Sikit lagi dah.
Dalam surah Al-Kahfi ada menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbinya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kedudukan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batasnya. Jadi Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita bahawa kita kena sentiasa berdamping dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ni dah jauh dengan Allah Ta'ala, tapi kalau kita tak bentuk diri kita dengan berdamping dengan alim ulama, dengan majlis-majlis ilmu, dak hari ini sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan ilmu. Dak. Tapi yang penting kena berguru. Dak, dalam handset ni macam-macam, dalam YouTube boleh tengok macam-macam. Tapi sebab tu kita sebut tadi kena cari guru yang sebaiknya. Boleh, tak ada masalah nak belajar ku handset ni, tapi kena pandailah. Jangan salah pilih tok guru, jangan salah pilih ustaz, jangan salah rasa sedap ayat cakap. Dak, tengok lalah sekali-kali rupanya tak betul. Sebab kadang-kadang orang cari ilmu yang mudah. Tak, tengok macam apa ni, Ayah Peng, ramai pengikut dia. Sebab ilmu dia tu mudah. Tak perlu semayang macam kita. Ada setengah-setengah hak berguru, hak mengaku Nabi dan sebagainya, mengaku Rasul, tak pakai semayang, semayang pakai niat. Tak, Jumaat tak yogi. Orang kita kadang-kadang nak benda yang mudah. Betul dah, Islam ni memudahkan, tapi jangan memudahkan. Tak, dalam Islam ni macam-macam dah ada. Tak, kalau kata musafir ada rukhsah, kalau dalam setiap tu ada Islam ni ada rukhsah, ada keringanan dalam setiap perkara. Dalam puasanya, dalam buat puasanya, kalau orang puan mari haid, tak perlu puasa dan sebagainya, kena ganti dan sebagainya. Tak, dia banyak cabang dalam Islam ni yang memberi kemudahan kepada orang Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam ni memudahkan tu jadi sesat. Tak, sesat. Bila sesat kau ngati rawa lah. Jadi macam Ayah Pin dan sebagainya. Tak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita nak sebut bahawa dalam suasana yang ada hari ini, dak, yang pernah kita sebut sebelum ni, dalam suasana yang Allah Ta'ala memberi gambaran kepada kita bahawa keadaan dunia yang ada hari ini semakin hari semakin nak sampai kepada usianya, nak sampai kepada kehancuran, kebinasaan. Untuk sama-sama kita cari peluang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala ini, apatah lagi dalam keadaan kita nak bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dan sama-samalah kita perbanyakkan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ballighna Ramadan, itu untuk kita sampai ke bulan yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila ini yang saya nampak dah, bila nak masuknya Ramadan, ramai di kalangan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak, kadang-kadang ia dah menjadi satu, orang kata macam setiap tahun gitulah. Dak, Rejab Syaban ada dengan kita semayang sekali di surau masjid, tapi bila nak masuk Ramadan, kadang-kadang mereka tak sempat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita diajar masuknya bulan Rejab 3 bulan awal, Nabi telah ajar kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan kita pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak pada bulan Ramadan itu, di antara yang kita sebut tadi, Lailatul Qadar yang menyamai 1000 bulan. Kalau nak cukupkan umur kita ni, learning tak kira muda, tak kira usia 1 hari 2 hari, walaupun 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, bila sampai waktunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-samalah kita rebut peluang yang Allah Taala bagi ni. Dalam tempoh yang ada, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan kita pada bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan
dengan apa yang kita dengar pada malam ini, memberi satu keazaman kepada kita untuk sentiasa mencari peluang dan ruang untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sana ada kesilapan yang mungkin kita akan laksanakan, kita akan buat, tetapi bila kita sedar, kita terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima segala amalan kita, Allah Taala terima taubat kita untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatnya insya-Allah. Dengan itu saya rasa cukuplah sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.